Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'd. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaannya dan juga taufik restu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan jayanya sampai ke hari 26 ini. Dan alhamdulillah juga kita dapat melaksanakan solat tarawih seperti kemampuan yang kita ada. Ada yang 20, ada yang 8, dan alhamdulillah kita berjaya khatam Al-Quran dengan segala cabaran yang kita lalui di sepanjang bulan Ramadan ini. Maka pada hari ini rasanya satu tajuk yang berkait dengan kita semua. Apabila kita selesai melaksanakan satu perkara yang sukar ini, maka ada baiknya kita bertanya, apakah jadi kepada segala usaha yang kita lakukan. Ada sepotong ayat Quran yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para sahabat apabila para sahabat pulang daripada peperangan Badar. Dan kita semua tahu peperangan Badar adalah peperangan yang sukar, di mana umat Islam terpaksa bergadai nyawa untuk menentang musuh Allah dengan segala kekurangan yang ada pada mereka. Dan peperangan itu juga berlaku di bulan Ramadan. Jadi apabila umat Islam menang dalam perang tersebut dengan segala keterbatasan material yang ada pada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini yang berbunyi, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika yafrahu huwa khairul lakum mimma yajma'un. Yang bermaksud, katakanlah wahai hamba-hambaku, dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, maka hari ini kamu gembira kerana mendapat kemenangan dalam peperangan Badar tersebut. Jadi ayat itu menunjukkan kepada kita, tidak salahlah apabila kita ingin merasa gembira oleh kerana kita telah berjaya melakukan sampai ke penghujung bulan Ramadan ini. Sejak awal lagi kita dapat berpuasa dengan sempurna pada hemat kita, kita dapat bertarawih dengan sepenuhnya, kita dapat khatam Al-Quran, kita dapat sama-sama membantu mereka yang susah, sama ada secara langsung ataupun dengan menyumbang wang ringgit kita kepada mereka-mereka yang memerlukan. Kita juga terlibat memberi makan kepada mereka-mereka yang berbuka puasa, dan macam-macam lagi kebaikan yang telah kita lakukan. Maka secara nalurinya pasti kita ingin merasa gembira kerana kita dapat melaksanakan perkara-perkara yang sekian banyak dalam tarbiyah ataupun dalam musim yang Allah jadikan, iaitu musim Ramadan ini. Tuan-tuan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, oleh kerana kita masih
berbaki lagi, dan malam nanti adalah malam kemuncak ya, kita menunggu Lailatul Qadar, iaitu malam 27, dan 2 malam lagi iaitu malam 29. Ianya berbaki 2 malam lagi untuk mengakhiri perjuangan kita mencari fadilat yang disediakan oleh Allah pada malam-malam yang ditunggu itu. Maka ada baiknya saya membawa tuan-tuan kepada 3 perkara yang sepatutnya kita fikir sejenak apabila kita ingin melepaskan Ramadan itu pergi meninggalkan kita. Perkara yang pertama tuan-tuan, iaitu sepotong firman Allah ataupun sepotong ayat dalam Al-Quranul Karim yang Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 27, di mana Allah menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang bermaksud sesungguhnya amalan seseorang itu hanya diterima oleh Allah jika orang yang melakukannya adalah orang yang bertakwa. Di mana dalam ayat ini Allah menyatakan kepada kita bahawa Dia menghargai usaha kita yang begitu sukar untuk kita lakukan dalam bulan Ramadan. Namun dengan tegas Allah menyatakan, walau sukar macam mana sekalipun perkara yang kamu lakukan, kamu hendaklah pastikan yang dilakukan itu datang daripada seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ayat itu menyatakan bahawa jika apa yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini tidak berasaskan kepada takwa, maka ianya amat rugi dan amat malanglah kita berpenat, bersusah payah melakukan macam-macam, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Saya tidak mempunyai masa yang panjang untuk mengulas takwa tadi, takut apa yang berlaku dalam kuliah minggu lepas tengah-tengah sedap ceramah azan zuhur. Jadi lebih baik saya sebut 3 perkara yang sering digunakan oleh orang tasawuf sebagai indikator untuk mengetahui kita lakukan sesuatu perkara tersebut Allah terima ataupun tidak. Saya tidak bolehlah menjadi pegawai perbendaharaan syurga untuk mengesahkan nombor IC tuan-tuan diterima ataupun tidak. Cuma berasaskan kepada 3 indikator tersebut, saya sendiri menggunakannya untuk menilai amalan saya, dan tuan-tuan pun bolehlah gunakannya untuk menilai amalan masing-masing. Di mana terdapat dalam kitab Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau ada menyatakan begini dengan katanya, man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala qubuli amalihi ajilah. Yang bermaksud, sesiapa yang telah dapat merasai hasil daripada amalannya di dunia ini, maka itu adalah tanda amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Maka dapatlah kita buat kesimpulan, kita nak tahu amalan kita itu Allah terima ke tidak di akhirat, kita tak ada mekanisme lain. Tak ada orang yang waliullah kononnya kita pergi tanya dia, boleh tolong scan saya, tengok akaun saya penuh ke tidak. Tak ada macam tu. Kalau dulu bolehlah kita jumpa Nabi Muhammad SAW dan tanya dia, ya Rasulullah, aku ni masuk syurga ke tidak? Tapi oleh kerana baginda dah wafat, kalau ada orang yang boleh bagi jaminan macam tu, mesti dia golongan Haji Kahar yang duduk dekat Meru tu, iaitu ajaran sesat, tuan-tuan.
Jadi oleh kerana kita tidak ada mekanisme untuk mengesahkan amalan yang kita penat-penat buat dalam bulan Ramadan ini, maka kita terpaksa menggunakan indikator yang dicadangkan oleh orang-orang tasawuf. Jadi orang tasawuf, tuan-tuan, mereka mengatakan dalam ungkapan tadi, man wajada thamarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala qubuli amalihi ajila. Sesiapa yang dapat merasai hasil daripada amal kebaikan yang dia lakukan di dunia ini lagi, maka itu tanda Allah telah menerimanya di akhirat. Dan ungkapan yang disebut oleh orang sufi ini, tuan-tuan, disokong juga oleh orang Wahabi. Jarang kita tengok orang Wahabi ni sependapat dengan orang sufi, dia bergaduh manjang. Tapi bab dalam soal tanda orang itu amalannya diterima, nampaknya orang Wahabi dan orang sufi sepakat. Jadi kalau dua-dua musuh tradisi itu sepakat di atas poin yang sama, maka saya rasa boleh pakailah, tuan-tuan. Dan apa yang disebut oleh orang Wahabi ini, iaitu disebut oleh Imam Ibn Taymiyah, yang mana dinukilkan oleh muridnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam karyanya bertajuk Madarij As-Salikin, ketika mana beliau mengulas mengenai sebuah buku karya tasawuf besar yang ditulis oleh Ibrahim Al-Harawi yang bertajuk Manazil As-Sairin, di mana dikatakan Ibn Taymiyah pernah berkata, sesiapa yang tidak pernah memasuki syurga dunia, maka dia tidak mungkin akan memasuki syurga akhirat. Jadi nampaknya pengertian yang disebut oleh Ibn Taymiyah itu mengatakan tanda Allah terima amalan kita itu hendaklah kita rasai semasa kita hidup lagi. Dan apakah tanda itu? Ianya boleh dirumuskan pada 3 perkara. Dan jika 3 perkara tersebut, tuan-tuan, puan-puan dapat merasai sekarang sebelum kita meninggal dunia, maka bolehlah kita lurut dada kita, menarik ataupun menghela nafas panjang. InsyaAllah Allah terima penat lelah taat yang kita lakukan tadi. Okey, tuan-tuan, apa 3 perkara tersebut? Perkara yang pertama, tuan-tuan, apabila kita sudah melakukan ketaatan untuk satu tempoh yang panjang ini, kita sudah mula merasai keseronokan melakukan amalan tersebut. Kita rasa enjoy sangat buat benda tadi. Ya, betul, kalau kita ingat malam-malam pertama dan kedua kita solat tarawih, terasa banyaklah 8 rakaat itu. Tahun ni, tuan-tuan, saya rebah lagi. Tuan-tuan janganlah gelak kat saya, sebab siang hari saya masak nasi untuk 600-800 orang. Penat sangat. Malam kedua saya semayang di sebuah masjid orang tak kenal saya di Jalan Puchong. Saya tertidur dah rebah, tuan-tuan. Tapi itu malam kedua lah. Sekarang tak rebah dah lah. Kalau rebah lagi malam 27 teruk benar lah, tuan-tuan. Maksudnya mula-mula itu ada penat, ada rasa letih. Ya, ada. Saya akui. Saya rebah malam tu kena orang kat depan, dan orang depan pun tidur juga kena orang depan dia. Macam kereta berlanggar pagi-pagi dekat tol apa panggil Sungai Penchala tu, begitu. Tapi itu di peringkat awal. Dan tuan-tuan juga merasai pada peringkat awal, tuan-tuan tadarus surah Al-Baqarah, berasa panas punggung lah, nak kecing lah, berasa macam-macam, tuan-tuan. Itu di peringkat awal. Tapi apabila kita buat dan buat dan buat dan buat, lama-lama kita dah rasa seronok, tuan-tuan, dan terasa macam nak habis dah Ramadan. Seronok itu masih terasa lagi, dan terasa alangkah baik kalau selepas Ramadan ini masih ada lagi tarawih. Alangkah baik kalau lepas Ramadan ini masih ada lagi tadarus. Jadi jika tuan-tuan merasai perasaan tersebut, tuan-tuan merasai halawatul iman, seronoknya ibadat, seronoknya solat, seronoknya qiyamul lail dan sebagainya, maka itu tanda pertama
bahawa amalan yang tuan-tuan lakukan itu adanya betul dan ianya mula diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi malanglah kalau kita tengok TikTok, kita tengok Instagram, kita tengok dekat Facebook dan TV, semua orang tunggu nak hari raya sebab nak melompat. Alhamdulillah, tak payah puasa lagi. Mereka terasa cukup terbeban dengan puasa tadi, maka biarlah mereka dengan labu-labunya, bagaikan kata si luncai dengan labu-labunya. Kita menguasai nikmat iman itu di sepanjang ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Perkara yang kedua tuan-tuan disebut dalam kitab tasawuf ialah apabila kita melakukan perkara tersebut, kita rasa ingin lakukannya lagi, walaupun mungkin nisbah ataupun kadar pelaksanaan itu ada naik turun. Tidak aib tuan-tuan bila di bulan Ramadan kita sembahyangnya terjaga, baca Qurannya tetap, puasanya rapi. Tiba-tiba datang di bulan lain, apa yang kita buat itu nisbah agak kurang berbanding dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Itu pada saya tidak ada aibnya, kerana bulan Ramadan banyak perkara yang tidak ada di bulan lain. Jadi kalau kita tidak mampu meneruskan momentum itu, ianya tidak aib. Tetapi janganlah sampai kita tinggal langsung, di mana ada beza di antara kita kurang melakukannya dengan kita tinggalkan. Ini seperti mana dipesan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikam beliau mengenai berzikir kepada Allah, dengan kata beliau, la tatruka dzikra li adami hudurika ma Allahi fihi. Maksudnya, jangan sesekali kamu berhenti langsung daripada berzikir mengingati Allah dengan alasan kononnya kamu kalau berzikir pun tak ingat Allah juga. Jadi itu menunjukkan kepada kita adalah suatu yang beza dengan begitu ketara di antara kita tinggal langsung dengan kita mempunyai nisbah momentum yang menurun. Kenapa saya kata begitu tuan-tuan? Setidak-tidaknya di bulan Ramadan kita ada 5 kelebihan, yang mana kelima-lima kelebihan itu sudah tidak ada lagi di luar Ramadan. Jadi kalau kita sedikit kurang dengan sebab 5 perkara itu sudah tidak ada, itu adalah gambaran kita sebagai seorang manusia yang normal. Samalah seperti mana kita lihat dalam kita buat apa saja pun pekerjaan dunia, biasanya jika ada beberapa lingkungan yang begitu istimewa, maka pencapaian kita lebih baik. Misalnya kalau kita lihat kenapa budak-budak di bandar dikatakan lebih cerdik daripada budak kampung. Sebenarnya tidak ada beza cerdik bodoh di antara budak bandar dengan budak kampung, tapi yang bezanya ialah prasarana. Prasarana di bandar lebih baik daripada prasarana di kampung, maka akhirnya kita dapati pelajar-pelajar di bandar kononnya lebih cerdik. Tapi kalau lah pelajar di kampung itu diberi prasarana yang sama, maka saya yakin ianya juga mempunyai prestasi yang sama. Jadi samalah juga di bulan Ramadan. Di antara 5 perkara yang ada di bulan Ramadan tidak ada pada bulan lain. Pertama sekali, di bulan Ramadan Allah menangkap semua syaitan. Adapun di bulan lain syaitan itu dilepaskan. Di bulan Ramadan itu kita dapati semua orang berpuasa dan keadaannya menjadi begitu semarak di seluruh masjid dan rumah-rumah ibadah yang lain. Maka perkara itu tidak ada di bulan lain dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, marilah sama-sama kita menilai diri kita. Adakah kita masih bertekad selepas daripada Ramadan ini kita ingin lakukan lagi apa yang telah kita lakukan semasa kita lakukannya di bulan Ramadan? Adakah kita ingin terus membaca Al-Quran? Adakah kita ingin terus melakukan qiyamul lail? Adakah kita ingin terus berpuasa? Adakah kita ingin terus bersedekah? Adakah kita terus ingin membantu orang-orang yang susah? Adakah kita ingin terus memberi makan kepada mereka yang lapar? Dan seterusnya. Jadi jika perkara-perkara yang kita lakukan di bulan Ramadan itu terasa ingin diteruskan
selepas bulan Ramadan, maka itu adalah tanda kedua bahawa amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda yang ketiga, tuan-tuan, amalan yang kita lakukan itu di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah, tandanya ialah apabila kita melakukan perkara tersebut, kita selalu bermuhasabah untuk mengawal niat kita agar apa yang kita lakukan itu hanya kerana Allah. Lazimnya, tuan-tuan, jika amalan yang kita lakukan itu tempoh pelaksanaannya pendek, lazimnya amalan itu ikhlas. Tapi jika perbuatan itu mengambil masa yang lama dan diulang berulang-ulang kali, maka dinasihatkan kepada kita supaya kita sentiasa tanya diri kita, adakah kita lakukan itu kerana Allah ataupun tidak. Misalnya, tuan-tuan, kita bayar zakat fitrah, rasanya tidak sukar sangat untuk ikhlas. Pertama, zakat tu tak mahal sangat, 7, 20, 14 ataupun 21. Jadi bagi yang makan beras basmati tu kena bayar 21 lah. Tapi yang makan beras 5% hancur tu baru boleh bayar RM7. Jadi, tuan-tuan, bila kita bayar zakat fitrah itu sekejap je masanya dan kita buat setahun sekali, saya tak risau sangat ianya tidak ikhlas, sebab lazimnya boleh ikhlas. Tapi yang merisaukan ialah kita tadarus. Sepanjang bulan Ramadan kita tadarus. Kadang-kadang bila AJK masjid belum dilantik lagi, orang pun pandang, ini tak tinggal tadarus ni, boleh calon untuk pengerusi baru. Dan macam-macam, tuan-tuan. Ataupun kita sembahyang tarawih, kita duduk depan dan sebagainya. Jadi kita tanyalah diri kita, adakah sepanjang kita melakukan ibadah yang panjang tadi di bulan Ramadan, kita sentiasa muhasabah tentang niat kita, adakah ianya ikhlas ataupun tidak. Maka kalau tuan-tuan melakukan 3 perkara tadi, pertama, tuan-tuan mula merasai nikmat ataupun manisnya beribadah kepada Allah, dan yang kedua, kita merasai bahawa amalan yang kita telah laziminya di bulan Ramadan ini ingin kita teruskan walaupun selepas Ramadan, dan yang ketiga, kita sentiasa tanya niat amalan yang kita lakukan. Maka jika 3 perkara tersebut ada pada kita, itu ada disebut di dalam kitab-kitab tasawuf, ianya tanda Allah mula menerima amalan yang kita lakukan. Itu perkara yang pertama, tuan-tuan. Perkara yang kedua, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ada berfirman juga dalam ayat yang lain, di mana firman Allah berbunyi, wa man yatawallau ala adbarihim fa innahum humul khasirun. Yang bermaksud, sesiapa yang kembali kepada perkara-perkara yang dia berjaya mengelaknya semasa bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang benar-benar rugi. Di mana dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, banyak perkara mustahil kita boleh lihat. Misalnya, saya lihat ada orang boleh berhenti isap rokok bulan Ramadan. Dia isap rokok pada saat-saat terakhir sebelum ban subuh tu, dia isap dekat nak azab, dia pun lepas. Tarik nafas panjang. Lepas tu dia tak isap rokok. Dan kita tengok bila dia tak isap rokok semasa sehari di bulan Ramadan, dia tak gila pun, tak adalah kena sawan ke, okey je, tuan-tuan. Tapi bila datang waktu buka puasa, dia isap balik rokok tu, tuan-tuan. Sepatutnya berhenti teruslah, tuan-tuan. Kerana dia kata saya tak bolehlah berhenti merokok. Habisnya awak berhenti sehari je tu. Awak dah berhenti sehari tu. Bukankah itu suatu perkara yang menunjukkan bahawa berhenti merokok itu tidak mustahil? Kalau awak kata berhenti merokok itu mustahil kerana semua urat saraf saya dipenuhi dengan nikotin, kalau saya tak dia akan pecah, macam-macam lah falsafah karut yang diulas itu, tuan-tuan. Maka itu adalah suatu bohongan yang kita nyatakan kepada Allah bahawa kita sudah bersungguh-sungguh untuk meninggalkan rokok, vape dan sebagainya di bulan Ramadan. Bermaksud
kita boleh lakukan itu. Itu satu perkara. Perkara yang kedua pula tuan-tuan, perkara yang saya cukup seronok, saya adalah ahli dalam 18 grup WhatsApp orang pencing. Masjid Taman Tun pun ada grup WhatsAppnya, Masjid Bukit Damansara. Saya ada 18 masjid, saya duduk kat situ, semua grup orang pencing belaka. Sebelum puasa tuan-tuan, grup-grup ini orang pencing ni cukup aktif tuan-tuan. Kadang-kadang satu hari ada 200 notification. Orang pencing tak ada kerja lain. Petang Khamis bubuh gambar kain sarung perempuan lelaki, malam ni malam Jumaat. Padahal dia tak erak ada, tapi dia suka WhatsApp tuan-tuan. Cerita politik, cerita sama tuan-tuan dalam 18 grup itu. Tapi alhamdulillah bila mari bulan Ramadan, senyap grup itu. Tak kata apa. Bermaksud tuan-tuan, kita boleh pun tinggalkan mengarut, mencarut, memfitnah, mengumpat. Boleh je tinggal. Kalau kita tak boleh tinggal, kenapa bulan Ramadan boleh je? Ada seorang tu dia geram sangat apabila dia tengok Perdana Menteri kita terlanggar perempuan dalam satu majlis tu. Maka dia kata, tak ada arah aku puasa, tunggu lepas puasa aku ulas panjang. Astaghfirullahalazim. Maksudnya dah elok lah tu, sebab bulan puasa dah kita boleh kawal diri kita supaya jangan sebar fitnah, jangan mengata dekat orang, jangan buat itu dan ini. Maka kenapa kita berniat lepas puasa kita nak buat pula? Maka itu adalah menggambarkan bahawa kita seorang yang rugi sangat, di mana kita pula berjaya mendisiplinkan diri kita untuk tidak menghisap rokok ataupun vape. Kita berjaya mendisiplinkan diri kita untuk tidak mengutuk, mengata dan memfitnah orang. Kita berjaya untuk meninggalkan banyak perkara-perkara yang selama ini boleh menyebabkan kita masuk neraka dan dibenci oleh Allah. Tapi bila mari je hari raya ataupun datangnya Syawal, yang sepatutnya seperti mana yang kita sebut pada perkara yang pertama, iaitu apabila kita berjaya melakukan sesuatu, kita akan terus melakukannya tadi. Jadi bermaksud kalau dalam bulan Ramadan kita boleh mengawal diri kita daripada memfitnah, mengata orang, membuat perkara yang tak betul, nista dan sebagainya, maka setidak-tidaknya tuan-tuan, kita kawallah kita punya pantang itu seboleh-bolehnya sampai tahun baru pun okey dah. Tapi orang dalam grup itu dia kata, aku tak sabar nak ulas, tunggu hari raya pertama lepas sembahyang raya je aku akan ulas. Maksudnya dia hanya tahan diri dia untuk masuk syurga dalam bulan puasa sahaja. Jadi sebenarnya tuan-tuan, untuk tidak melakukan dosa itu bukanlah suatu perkara yang mustahil. Bukan satu perkara yang mustahil. Kalau mustahil untuk meninggalkan rokok bagi si perokok, maka kenapa di bulan puasa dia boleh tinggal dan dia tak mati ataupun tak masuk hospital pun? Kalau mengumpat dan mengata orang suatu perkara yang dia tak boleh tinggal, kenapa di bulan puasa kita dapati grup-grup WhatsApp yang selalu digunakan untuk mencaci dan mencerca orang itu menjadi sepi bagaikan kubur yang ditinggalkan orang. Jadi marilah sama-sama kita bertekad, apabila kita sudah berjaya mendisiplinkan diri kita untuk tidak mengata orang, untuk tidak memfitnah orang, untuk tidak menjadi ejen yang menyebarkan kegesahan, keresahan, kegelisahan dalam masyarakat, maka kita cuba bawa disiplin diri kita tadi bukan sekadar di bulan Ramadan, dan kalau boleh biarlah sampai 5-6 bulan. Kalau nak berlaku pula pun tunggu-tunggulah 1 Muharram nanti tuan-tuan. Itu perkara yang kedua tuan-tuan. Perkara yang ketiga, di mana terdapat satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, dan saya rasa saya pun ada hutang dengan tuan-tuan, tak tahulah bila nak bayar hutang tersebut, mengenai sepotong hadis Nabi yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan tanda orang itu Allah nak masukkan dia dalam syurga. Hadis itu diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu li 'abdin khaira ista'malahu." Kemudian sahabat bertanya, "Kaifasta'malahu Allah?" Qala, "Yufikuhu bi amalin hatta yukbadu alaihi." Yang bermaksud, kata baginda, apabila Allah ingin
memasukkan seseorang itu ke dalam syurga. Jadi kita semua tuan-tuan, pada usia kita ni rasanya kita dah tak fikir benda lain. Yang kita fikir apa nasib kita selepas kita tinggalkan dunia ini. Maka hadis ini cukup menarik perhatian saya. Saya dengar hadis ini lebih kurang 24 tahun yang lalu, dan saya cuba mempraktiskan hadis ini, dan alhamdulillah setakat hari ini mampu bertahan mempraktiskan hadis tersebut. Di mana hadis itu baginda mengatakan, bila Allah ingin masukkan kamu ke dalam syurga, maka Allah akan pergunakan kamu. Jadi baginda SAW menyatakan kepada kita, jika kita ingin masuk syurga Allah, tuan-tuan, maka kita kena sedia jadi kuli Allah. Kuli itu bukanlah kuli dekat Gua Musang Kelantan tu kuli bangsawan, tuan-tuan. Ini kuli yang kita maksudkan di sini budak suruhan Allah. Kita kena sedia jadi servant dia. Maksudnya dia suruh apa, dia suruh kita buat apa, kita buat dan kita takkan persoal. Itu pertama sekali, mesti ada satu kesediaan dalam diri kita. Asalkan jadi kuli Allah, kita kata kuli pun kuli lah. Jangan kata saya tak nak, saya nak masuk syurga terhormat, saya bukan calang-calang, duduk taman tu kan ni, jadi takkan masuk syurga gaya kuli. Itu tak betul, tuan-tuan. Oleh kerana kita semua menagih tempat yang istimewa di akhirat nanti, dan ianya hanya disediakan oleh Allah, maka syarat pertama kita mesti bersedia jadi budak suruhan Allah. Jadi apabila kita sudah bersedia untuk menjadi budak suruhan Allah, maka barulah kita tanya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana Allah itu bila dia pergunakan seseorang? Bagaimana? Jadi peringkat awal kita mesti bersedia untuk jadi kuli Allah. Lepas mana kita sudah bersedia secara emosi, bersedia secara fizikalnya, maka baru kita tanya, bagaimana Allah itu bila dia nak pergunakan seseorang? Maka baginda SAW menyatakan kepada kita, Allah akan jadikan kita suka melakukan beberapa perkara, dan kita buat perkara itu sampai mati. Jadi tuan-tuan, nampaknya tak adalah payah sangat nak jadi kuli Allah tu. Cuma depan-depan tu je gaya dia bercakap tu menuntut sesuatu yang semacam sukar, sebab dia mahu kita bersedia dahulu. Apabila kita sudah bersedia, Allah tu tak perlu pun dekat kita. Dia ada tentera yang jauh lebih hebat dari kita. Cuma dia nak tahu mus dia ke tidak untuk jadi kuli aku. Jadi apabila kita bersedia untuk jadi budak suruhan Allah, maka Allah kata, untuk jadi budak suruhan aku tak adalah payah sangat, tapi kamu boleh buat. Apa dia? Iaitu kamu hendaklah mencari perkara-perkara yang aku suka. Dan setakat yang saya tahu, Allah dan Nabi ada menyatakan dia suka 80 perkara. Ya, ada 80 perkara, dan itu saya hutang dengan tuan-tuan. Saya pernah sebut 2 tahun yang lalu. Nanti cuba ingatkan saya untuk kuliah subuh setiap bulan. Ustaz bayar hutang, selesaikan yang 80. Tolong ingatkan Ustaz, ya. Ya, ada 80 perkara tadi. Bila kita pilih di antara 80 itu, kita buat dia sampai mati. Jadi tuan-tuan pilihlah. Dan setakat hari ini, sejak 22 tahun, saya dah buat 5 perkara. Dan sampai hari ini saya buat, dan tak perlulah saya kongsi dengan tuan-tuan. Maka saya harap tuan-tuan juga pilihlah apa perkara-perkara yang Allah suka, yang tuan-tuan akan buat. Dan kalau ikut matematiknya, tuan-tuan lebih mudah masuk syurga, sebab tuan-tuan lebih tua dari saya. Jadi dekat nak mati tu lebih cepat. Kalau saya lambat lagi secara matematiknya, tak tahulah secara qada saya mati esok, tak tahu. Tapi secara matematiknya, kalau tuan-tuan boleh buat hari ini, lepas tu tuan-tuan mati, maka tuan-tuan mati dengan buat benda itu, maka Allah akan masukkan tuan-tuan dalam syurga. Adapun 80 perkara tersebut, saya tak sempat nak cakap, nampak Haji Anwar berdiri dia tu, maksudnya Zuhur dah masuk dia tu. Jadi kita tangguh hutang itu untuk kuliah subuh minggu kedua bulan Mei nanti.
InsyaAllah tolong ingatkan saya supaya saya tak berbohong dengan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.